Saya menjemput Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab dalam masa 25 minit. Terima kasih Yang Berhormat Pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Bandani, salam untuk semua. Pertamanya, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada 23 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian sebentar tadi untuk berbahas perkara-perkara yang menyentuh bidang kuasa Kementerian Kerja Raya. Saya akan cuba sebaik mungkin untuk memastikan jawapan-jawapan ini dapat dijawab sebaik mungkin dan cuba mengikuti masa yang telah ditetapkan. Saya percaya dengan 23 orang yang berhormat ini sudah pastilah untuk mengambil masa selama 25 minit, yang tinggal 24 minit agak sukar untuk menjawab semua persoalan-persoalan yang dibangkitkan. Terima kasih atas keprihatinan ahli yang berhormat mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan berhubung dengan Kementerian Kerja Raya. Saya sangat mengambil positif segala saranan dan pandangan yang telah diajukan oleh ahli-ahli yang berhormat. Sudah pastilah kami juga Kementerian Kerja Raya untuk memastikan menambah baik kualiti dan tahap keperkhidmatan Kementerian Kerja Raya selaras dengan aspirasi hasrat kerajaan madani pada hari ini. Sebelum saya meneruskan pergulungan ini, saya ingin maklumkan bahawa Kementerian Kerja Raya di bawah Belanjawan Madani 2024, reformasi ekonomi memperkasakan rakyat, secara keseluruhan jumlah peruntukan yang bakal diterima oleh Kementerian Kerja Raya bagi tahun 2024 adalah sebanyak 9.511 bilion. Kenaikan yang diterima sebanyak 1.072 bilion. Berbanding sebelum ini 8.439 bilion yang diterima pada tahun 2023. Dengan ini saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri kerana prihatin terhadap keperluan dan tuntutan kewangan KKR. Dan saya terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat. Sebenarnya ahli-ahli yang berhormat yang membangkitkan banyak perkara di dalam Dewan ini, seperti ucapan-ucapan yang diberikan sebentar tadi, tidak mahu alasan yang diberikan kerana kengkangan kewangan. Tetapi hakikatnya, sememangnya itulah yang perlu diperkatakan. Hakikat yang sebenar. Tidak mungkin kalau kita tidak mencukupi kewangan, sudah pastilah kita tidak dapat melaksanakan apa yang kehendak oleh rakyat tersebut. Dan ini sebab itu saya rakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan yang telah menambah sebanyak 1.072 bilion kepada Kementerian Kerja Raya kerana disebabkan bangkitnya daripada ahli-ahli yang berhormat di dalam Dewan yang mulia ini. Bagi anggaran belanja mengurus B27 yang bakal diterima, peruntukan ialah sebanyak 949 juta bagi tahun 2004, peningkatan 9.72 berbanding 865.27 juta yang telah diterima untuk tahun 2023. Manakala peruntukan perbangunan P27 pula bagi tahun 2024 adalah sebanyak 8.561 bilion, pertambahan sebanyak 13.05% daripada jumlah 7.573 bilion yang telah diterima pada tahun 2023. Di bawah tumpuan tata kelola terbaik demi ketangkasan perkhidmatan ikhtiar, mengutamakan perkhidmatan dan projek rakyat, sudah pastilah KKR komited dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan bagi memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada ahli yang berhormat. Dalam soal ini saya ingin juga memberi sedikit
Panduan Bidang Kuasa Kementerian Kerja Raya Malaysia. Setelah meneliti perbahasan ahli-ahli yang berhormat, saya memahami aspirasi dan harapan yang dizahirkan di dalam Dewan Yang Mulia ini berkaitan pembangunan di kawasan ahli-ahli yang berhormat. Oleh itu, secara umumnya bidang kuasa Kementerian Kerja Raya hanya tertakluk kepada jalan persekutuan sahaja. Prosedur bagi permohonan projek membina jalan baru atau menaik taraf jalan persekutuan sedia ada serta penyaraan jalan adalah melalui kerajaan negeri berdasarkan senarai permohonan negeri yang biasanya diangkat oleh negeri kepada Kementerian Kerja Raya melalui penyelarasan antara bahagian unit perancang ekonomi peringkat negeri bersama perbincangan dengan JKR di peringkat di dalam negeri tersebut. Senarai cadangan ini akan melalui proses tapisan di kementerian di mana ia akan dinilai dan diteliti berdasarkan kriteria penilaian terutama perancangan dalam kementerian seperti digariskan dalam Plan Pembangunan Rangkaian Jalan atau Highway Network Development Plan 2030 bagi Sembilan Malaysia dan Highway Network Development Plan 2025 bagi Sabah dan Sarawak. Bagi cadangan projek yang tiada halangan HNDP, masih boleh dimohon untuk diangkat bagi pertimbangan agensi pusat sekiranya projek berkenaan menjadi keutamaan di peringkat negeri. Dan sudah pasti, sehubungan itu saya percaya ahli-ahli yang berhormat akan cuba sedaya upaya untuk memastikan bahawa projek-projek yang kita cadangkan dalam kawasan ini menjadi keutamaan dan dibentangkan dalam setiap perjumpaan ataupun mesyuarat yang kita lakukan. Dan pada hari ini semua ahli yang berhormat terlibat dalam mesyuarat khususnya jawatan kuasa tindakan daerah di dalam kawasan masing-masing. Untuk itu ingin saya nyatakan bahawa perkara-perkara yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat dalam butiran pertama adalah daripada Bentong butiran 4100 kajian kemungkinan jalan adakah terdapat perancangan Kementerian Kerja Raya di Parlimen Bentong khususnya di kawasan Simpang Pelangai. Yang berhormat pengurusi, untuk makluman ahli yang berhormat, agensi pusat telah meluluskan kajian kemungkinan pembinaan jalan dari Simpang Pelangai Pahang ke Putrajaya, wilayah persekutuan dalam Rolling Plan keempat Rancangan Malaysia ke-12. Kajian kemungkinan ini akan dimulakan awal tahun 2024. Objektif utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti jajaran jalan terbaik dengan kos pembinaan dan tempoh masa yang optimum menerusi penilaian dari segi trafik, guna tanah, sosio-ekonomi, penilaian alam sekitar dan penilaian impak sosial. Bagi seterusnya yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bentong, isu pengiraan jalan persekutuan di Parlimen Bentong iaitu Jalan Bentong Lama FT68 dan Jalan Karak Kuala Pilah FT09. Bagi laluan FT09 Jalan Karak Mancis, kementerian ini telah meluluskan peruntukan sebanyak RM6.79 juta untuk penyaraan dan naik taraf longkang dalaman tersebut. Bagi FT68 Jalan Bentong Lama sebanyak RM18 juta telah diluluskan bagi tahun 2023 untuk melaksana kerja-kerja pembaikan jalan. Seterusnya, Yang Berhormat Bentong membangkitkan Jalan Lama Bentong FT68, Jalan Karak Kuala Pilah FT09. Kementerian ini sangat memahami kerosakan jalan di kawasan Parlimen Bentong, terutama jalan putus serta mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Kementerian ini akan menyediakan anggaran penyaraan jalan APJ untuk disenaraikan sebagai keutamaan kerja bagi tahun 2024. Namun begitu, kelulusan ini juga mestilah mendapat kelulusan mengarik keutamaan kerosakan jalan di seluruh jaringan
jalan persekutuan seluruh negara. Tetapi saya telah melihat bahawa kedudukannya agak ranking yang tinggi. Yang berhormat, bentung lagi. Kajian kaedah pembaikan. Bentuk je. Masa tinggal 5 minit dah lah tu bentuk. Dah lah, benda orang lain pula lah. Call crowd. Kebaikan cerun, genting sempah janda baik. Saya terfikir yang berhormat pengurusi, yang dibangkitkan oleh yang berhormat Bentung, dia melibatkan jalan daripada Highway Karak sehinggalah Terengganu dan Kelantan. Ada baiknya juga saya menjawab apa yang disarankan oleh yang berhormat Bentung. Melibatkan 3 negeri. Jadi yang berhormat Ulu Langat, kita akan sampai insya-Allah, sabar. Kalau tak sampai, kita akan jawab secara bertulis. Daripada tahun 2021 sehingga 2023, terdapat 16 lokasi pembaikan cerun terlaksanakan berjumlah RM16.6 juta di laluan FT68 Jalan Gombak Bentung Lama. Jalan ini penting sebenarnya. Kalau sekiranya berlaku apa-apa di jalan Highway Karak atau Lebuh Raya Karak, Ulu Langat marah sebut Lebuh Raya Highway, jadi kita sebut Lebuh Raya. Dan bagi manakala bagi tahun 2004 terdapat 2 lokasi dengan kos 3.5 juta dalam senarai keutamaan bagi kerja-kerja pembaikan cerun, walau bagaimanapun sebagaimana yang saya nyatakan tadi tertakluk kepada kesan tersebut. Masih lagi daripada Bentung, Lebuh Raya Lingkaran Selatan LTS menaik taraf. Ini penting yang berhormat Ulu Langat, kerana melibatkan daripada Bentung sehinggalah ke Johor, sehinggalah Negeri Sembilan dan Johor. Jadi saya percaya dibangkit oleh Bentung ini meliputi semua. Jadi saya tengok air hitam pun dah senyum, mana terlibat dengan Johor. Jadi yang berhormat yang dipertua, Cemburu. Yang berhormat yang dipertua, untuk malam yang berhormat, kementerian ini mempunyai perancangan untuk menyambung LTU Lingkaran Tengah Utama sehinggalah ke selatan, yang mungkin namanya Lingkaran Tengah Selatan. Walau bagaimanapun, cadangan projek ini adalah tertakluk kepada ketersediaan dan kedudukan kewangan negara. Sebenarnya naik taraf Simpang Ketari dan juga yang dinyatakan oleh yang berhormat sebentar tadi, kami sedang dan terus membuat kajian dan dalam pelaksanaan untuk langkah pertama sehinggalah Negeri Sembilan dan Johor yang saya nyatakan baru-baru ini, dan saya pernah bercakap kepada yang berhormat Bentung. Jadi cukuplah yang berhormat Bentung. Kita pergi kepada Besut. Typing. Taiping akan sampai, tapi nombor 2-nya Besut. Besut tidak banyak membangkitkan, dia banyak memberi pandangan. Jadi kita akan cuba menjawab secara pandangan yang oleh yang berhormat daripada Besut. Kalau Besut tak puas hati, waktu Besutlah salah satunya yang berhormat yang sentiasa ada di bilik BBC. Bilik BBC kerajaan. Jadi yang berhormat bolehlah bertemu dengan saya dan kita akan bercakap terus kepada yang berhormat Besut. Rakan-rakan PN jangan marah, dia sebenarnya sahabat 51. Jadi yang dibangkitkan Jadi yang dibangkitkan oleh Besut sebentar tadi iaitu status terkini LPT3. Untuk malam yang berhormat, pihak kerajaan telah memutuskan pelaksanaan LPT3 laksanakan secara request of proposal. Status terkini bahagian perancangan jalan, KKR telah dilantik untuk melaksanakan kajian tambahan bagi cadangan LPT3 bermula dari Kampung Gemuruh, Kuala Terengganu dan berakhir sehingga Kampung Tunjang. Kalau saya salah, tolong betul ya, maklumlah tulisan pegawai nak cepat, dia agak sedikit sukar. Tanjung, Kota Baru dan juga Bukan Tunjang, Tunjung. Tunjung ya. Ya, Kelantan. Tunjung, Kota Baru dan juga dihubung ke lapangan terbang Sultan Ismail Petra bagi mengambil kira kos terlibat trafik dan daya maju LPT3. Kajian ini selanjutnya akan dibincangkan di UKAS JPM
sebelum diangkat ke Jemaah Menteri untuk mendapat kelulusan prinsip. Saya beralih kepada pembahas seterusnya, iaitu daripada air hitam. Air hitam ni kalau jawab habis masa kita. Dia panjang dia cakap tadi. Jadi tak apa, kita cuba sedaya upaya untuk memuaskan kenapa terdapat perbezaan kos yang ketara antara pelebaran PLAS Senai Utara sedenak RM2. Muhammad, sikit je. Saya bangun nak puji Yang Muhammad dan juga kementerian kerana memberi perhatian kepada masalah di kawasan Besut. Jadi tak benarlah tomahan-tomahan bahawa kerajaan menganaktirikan ahli-ahli pembangkang dan sebagainya. Jadi saya puji. Terima kasih Muhammad, kita beri perhatian kepada. Terima kasih Muhammad, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Muhammad dan kepada kerajaan yang Buang beri masa hati. betul lah ni. Jawab soalan pun nak tiri ke? Apa nak... Tapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Jelutong adalah benar. Sebab saya katakan 6-1. Sebab saya katakan sedemikian rupa, walaupun air hitam minta maaf, saya cuba sedikit kona daripada apa yang dikatakan. Sebentar tadi kalau tak silap saya, salah seorang daripada ahli yang berhormat ada membangkitkan Kelantan dianaktirikan dan peruntukan sangat sedikit. Saya nak beritahu bahawa Kelantan merupakan peruntukan yang tertinggi di Semenanjung. Di Semenanjung, tidak termasuk Sabah dan Sarawak yang berhormat pengusi. Syabas Yang Muhammad, syabas. Jadi saya nak maklumkan, sebab itu dibangkitkan oleh Dutong, saya katakan secara terus terang, telus, ikhlas, very sincere adalah benar. Yang Berhormat Menteri, jangan asyik pandang saja kawasan pembangkang. Jaga juga kawasan backbencher seperti Bakri. Jangan jaga saja semua sebut tadi semua kawasan pembangkang, melainkan Bentong saja yang backbencher punya kawasan. Bakri dapat apa nanti? Saya harap dapat banyak sikit. Ini sedar ke tak sedar ni atau Saya mimpi? dah jawab, dah keadaan iri hati daripada pihak kerajaan. Oh, Yang Saya Muhammad- dah menjawab, cuba jawab. Yang Muhammad soalan Lipis, Jelutong. kalau ada rombakan kabinet, saya sokong Lipis jadi menteri penuh. Yang Muhammad. Saya terpaksa pandang ke muka. Satu Jelutong dah jadi pembangkang lepas tu. Yang berhormat pengusi, saya nak teruskan dengan air hitam. Dua perkara dibangkitkan, satu lagi apakah kos keseluruhan pelaburan PLAS daripada Senai Utara sehingga Yompeng. Projek naik taraf pelaburan pelebaran lorong Lebuh Raya Utara Selatan PLAS seperti mana yang telah diluluskan di dalam Belanjawan tahun 2023. Projek naik taraf Lebuh Raya Utara Selatan PLAS dari Senai Utara ke Sedenak merupakan antara projek senaraikan dalam Rolling Plan ketiga Rancangan Malaysia ke-12 menggunakan peruntukan kerajaan DE dengan anggaran perbelanjaan sebanyak 525 juta. Pada masa ini pihak PLAS dalam proses lantikan perunding dan kerja pembinaan dijangka akan dimulakan pada suku kedua tahun 2024. Dijangka siap pada suku tahun kedua 2027. Penentuan sebenar kos projek hanya dapat ditentukan setelah projek siap dibina. Manakala sebagaimana yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, semasa Belanjawan 2024, projek naik taraf Lebuh Raya PLAS dilanjutkan dari Sedenak ke Simpang Renggang dengan anggaran kos sebanyak 931 juta. Pembinaan bagi jajaran ini akan dimulakan setelah makmal kajian VA, makmal kajian kejuruteraan, pelantikan perunding, reka bentuk Lebuh Raya dan pelantikan kontraktor selesai dilaksanakan. Ini sudah pasti Air Hitam tahu sebagai seorang insinyur mesti faham akan maksud DE dan VE atau VA ini. Jadi untuk pemilihan laluan dari Senai Utara sehingga Simpang Renggang untuk naik taraf ini adalah berdasarkan kepada tahap perkhidmatan atau level of service LOS harian yang telah mencapai LOS E di laluan berkenaan serta jajaran Lebuh Raya yang mendaki ke lokasi tersebut. Pelaksanaan fasa terusnya adalah takluk kepada kedudukan kewangan kerajaan berikut kos pembinaan yang perlu adalah tinggi.
Jumlah peruntukan yang diluluskan untuk sedenak ke Sempang Rengang adalah RM931 juta. Namun demikian, kos sebenar akan ditamatkan setelah bengkel value engineer VE dilaksanakan kelak. Selain itu, untuk pelebaran Plus Sempang Rengang ke Yompen sejauh 41 km akan dimohon berdasarkan kos per kilometer terkini berdasarkan bengkel VE pelebaran sedenak ke Sempang Rengang. Puan Pengerusi, saya ingin bertanya dari segi kos tadi. Soalan saya secara spesifik. Perbezaan 12 bulan. Tapi per kilometer kosnya 26.25 juta 1 kilometer berbanding 62 juta 1 kilometer. Sepanjang pengetahuan saya, laluan tu reserve tak ada. Tak ada pengambilan balik tanah. Dan reserve tu cukup luas sejak dulu 80-an. Jadi apa yang menyebabkan terlalu susah? Kalau terowong saya faham ini tak ada. Kenapa kosnya naik sampai 136%? Saya khawatir untuk fasa pertama 525 tak cukup. Kemudian kedua ni mungkin ada terlebih. Maksudnya ialah kita buat andaian tak boleh semata-mata letak 136%. Jadi saya nak bertanya, kalau skopnya sama, 4 lorong kepada 6 lorong, kenapa ada perbezaannya begitu ketara? Kalau tidak, mungkin secara bertulis, saya minta supaya perkara ini. Saya khawatir sebab selepas tu 41 km sampai ke kawasan saya takut itu yang tak ada duit, tak boleh disambungkan. Dan situlah tempat yang level service paling teruk. Dan saya nak tanya Yang Berhormat, sepanjang pembinaan ni, sekarang daripada Johor Bahru sampai KL 5 jam. Saya takut bila pembinaan dimula, kena 8 jam, 7 jam sebab tidak ada pengurusan trafik yang baik. Adakah kos ni juga dimasukkan sebagai jalan untuk kita buat reroute? Saya rasa itu sangat penting dalam konteks ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Aitam. Sebenarnya apa yang saya nyatakan tadi sebentar tadi sudah pastilah keraguan daripada Yang Berhormat Aitam. Sebab itu saya kata tadi makmal kajian nilai, makmal kajian kejuruteraan dan pelantikan perunding serta reka bentuk. Yang ini akan kami bawa untuk berdasarkan kepada kajian inilah yang kami akan bawa kembali sama ada kos itu mencukupi. Kita tidak mahu sekarang ini, sebenarnya ramai yang, saya juga sebenarnya seperti yang ahli-ahli Yang Berhormat banyak tertanya-tanya. Seperti beruas dibangkitkan, sering saya bincangkan dengan beruas di bilik BBC, perkara-perkara ini. Dan sudah pastilah perkara ini saya bangkitkan ke pihak yang lebih atasan. Kalau saya hanya boleh terlibat dalam posket saja. Saya tidak boleh terlibat dalam kabinet, tetapi dalam posket itu saya bangkitkan perkara-perkara ini. Saya minta pegawai saya supaya meneliti sehabis baik apa yang dibangkitkan oleh ahli Yang Berhormat. Ahli Yang Berhormat, percayalah kepada kata-kata saya akan buat kajian menyeluruh apa yang ahli-ahli Yang Berhormat bercakap pada hari ini. Saya akan buat sendiri. Dan kajian ini saya dah buat pun. Saya tahu pelibatan kenaikan kos ini banyak disebabkan oleh beberapa perkara yang berlaku pada sekarang ini. Bermula daripada 2018 sehinggalah 2020 yang terlibat dengan COVID. Jangan ingat COVID itu pandangnya sangat enteng. Tetapi dalam pelibatan pembinaan, dalam sistem pembinaan, ia banyak memberi kesan apabila COVID berlaku di negara kita. Saya buat kajian sendiri. Dan saya panggil pegawai saya dan saya buat kajian. Dan saya cuba yang ada extension of time, saya cuba extension of time kan. Kalau boleh kita lepaskan LED, kita lepaskan LED. Kerana mereka menghadapi masalah yang besar apabila mereka mendapat tawaran sewaktu dalam masa COVID. Mereka tinggalkan projek dalam masa setahun setengah. Nak masuk semula bukan satu perkara yang mudah. Jadi sebab itu saya katakan kita kena membuat kajian menyeluruh sebelum kita bangkitkan. Sememangnya saya melihat kos harga sekarang tak kurang daripada hampir 10% ke 13% kenaikan sebahagian daripada bahan-bahan yang digunakan dalam construction. Sebab itu harga melambung naik. Sebab itu kita menunggu apa yang saya katakan melalui VE dan sebagainya. Dan peningkatan kos bahan binaan dan perbezaan tahun juga adalah memberi kesan yang sangat tinggi pada kos permainan-permainan.
Jadi saya bercakap ini, saya seolah-olah menjawab keseluruhan daripada ahli yang berhormat bercakap tadi yang berhormat pengurusi. Dah hampir keseluruhan. Kerana ada 18 saat, 17 saat, tak mungkin setebal ini yang berhormat beri. Boleh yang berhormat pengurusi boleh bagi saya nak menjawab dalam kurang pada sejam lagi. Pengurusi. Dalam sejam lagi. Menteri, saya nak bagi sedikit mungkin panduan lah kepada pegawai dan juga menteri saya rasa. Kami yang bahas tadi 23 orang. Yang dijawab bentung, kemudian besut, kemudian air hitam. Saya nak minta macam ni. Sebab pegawai ada kat belakang ni kan. Dengar saya cakap ni. Saya nak minta begini, maksudnya 23 orang ni, saya nak minta maksudnya, benda yang pertama yang kita suarakan, itu yang dijawab oleh menteri. Jadi semua orang akan rasa, semua orang akan dapat, dan semua orang akan dapat satu jawapan, paling tidak pun satu benda yang kita suarakan untuk kawasan masing-masing. Contoh macam Bentong tadi sampai 4, 5, 6 perkara tadi. Maksudnya Bentong satu, Tampin satu, Ada masalah dengan Bentong ke? Ha? Ada masalah dengan Bentong ke? Tak ada. Hubungan kita macam biasa. Maksudnya Hulu Selangor dapat, maksudnya Besut dapat, Kuala Kerau dapat, Hulu Langat dapat, maksudnya. Jadi semua dapat rasa. Yang lain tu kita boleh jawapan bertulis. InsyaAllah Menteri Wilayah Persekutuan ada kosong Timbalan Menteri Kerja Raya. Terima kasih. Menteri. Saya sebenarnya ada 8 soalan tadi. Yang dijawab satu sahaja. Saya minta jumpa di bilik BBC lah. Yang 7 lagi boleh secara bertulis. Terima kasih. Dapat jawab satu dah cukup baik. Mai belah ni lah cukup. Bakri satu pun tak ada. Macam mana ni? Terima kasih yang berhormat pengurusi atas pandangan rakan-rakan. Pandangan Hulu Rangat tu kalau disetujui oleh ahli yang berhormat, yang berhormat pengurusi sudah pasti akan membuat keputusan. Kalau bersetuju kita ada halangan, kita akan jawab esok selepas ini. Yang berhormat Senator Fauzia, yang berhormat daripada Iskandar Puteri yang mewakili kementerian boleh jawab selepas ini, akan jawab satu saja. Setiap yang dibangkitkan kita jawab satu saja, yang lain bertulis. Bukan tak boleh bangkit, boleh bangkitkan, tetapi kita jawab bertulis. Saya setuju sebenarnya pandangan Hulu Langat, tapi yang lain saya tak tahulah setuju tak setuju. Saya rasa saya ada pandangan sedikit berbeza, pengurusi. Kalau boleh, jawapan itu dijawab mengikut butiran. Jadi tak kiralah siapa yang singgung butiran tersebut, kita boleh jawab. Saya cadangkan supaya ikut butiran. Ya, kepala tu ikut terutan. Mungkin yang disinggung tu ke bawah lah jawapannya. Kalau disinggung tu diutamakan. Saya harap semua menteri mengikut aturan-aturan yang begitu supaya lebih mudah kita tengok mengikut kepala butiran yang telah pun dinamakan dalam buku. Terima kasih. Bagi saya, Puan Pengerusi, untuk menyelesaikan semua permintaan ini, kita lanjutkan masa untuk menteri. Saya Kalau rasa perlu kita adakan lebih hari untuk bersidang. Untuk bagi bandangan macam mana menteri boleh menjawab. Saya rasa ini bukan masa untuk ajar menteri macam mana jawablah. Jadi saya bagi lagi 3 minit untuk gulung. Terima kasih yang berhormat pengurusi. Pandangan yang diberikan itu kita ambil maklum. Yang berhormat pengurusi, kita ambil maklum. Dan saya rasa ampan tersilap. Saya dah menyebut tadi sebenarnya nombor itu kesinambungan daripada Bentong tadi memang saya mengikut bil-bil yang dibangkitkan oleh Bentong. Memang dibangkitkan oleh Bentong. Tinggal lagi Bentong mungkin dah dibangkit banyak, saya dah sempat jawab banyak. Lain kali yang berhormat daftar yang awal. Daftar yang awal dapat cakap yang awal tu mungkin dapat jawapan. Jadi yang berhormat pengurusi, Menteri. Pandangan-pandangan itu mungkin boleh dibuat juga kajian oleh Jawatan Kuasa Parlimen. Dengan ini saya akhiri ucapan. Terima kasih Menteri, atas ada 2 pandangan minit semua. lebih lagi ni. Kapal ada 9 tadi. Terima kasih yang berhormat Timbalan Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, masalah ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 949,372,700 untuk kepala B27 anggaran perbelanjaan mengurus 2024 jadi sebahagian daripada jadual